bin Johari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Maghrib hari ini dengan tajuk Fik Wanita siri yang kedua, insyaAllah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya kasihi lagi saya hormati, sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta jangan kita lupa kepada umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ya Rabbal Alamin. Amin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pengacara majlis yang saya kasihi, Puan Rosniati selaku pengerusi Gemenur Iman, dan seluruh staf kepimpinan, ahli-ahli jawatan kuasa Gemenur Iman, tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan dan tuan-tuan lah sebab perempuan banyak lagi, yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini, ya. Jadi kali ini saya nak bawa satu apa dipanggil, satu format baru lah. Tapi untuk minggu ni sajalah, ya. Minggu depan belum tentu lagi kita nak bincang tentang fiqh wanita sahaja kan, banyak lagi fiqh yang lain. Cuma lebih penekanan macam saya sebutkan sebelum ini, kita menumpukan tentang fiqh wanita yang pertamanya kerana grup ini ataupun Gemenur Iman ini di majoritinya adalah dari kalangan wanita. Yang keduanya, fiqh wanita ini sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan minggu lepas, satu fiqh yang dilakukan dan ditulis oleh ramai ulama. Kerana baiknya wanita, lurusnya wanita, hebatnya wanita itu, berakhlaknya wanita itu akan menjadikan masyarakat akan jadi baik. Sebenarnya terletak di wanita sebenarnya. Sebab itu tasawuf bagi wanita ini sebenarnya dia tertumpu kepada beberapa akhlak sahaja yang akhirnya akan menyebabkan dunia akan berubah. Yakinlah sedemikian. Ya. Dan wanita pula kata Nabi SAW tak boleh masuk syurga kerana dua perkara. Kalau tinggal dua ni dia akan lagi awal daripada orang laki-laki masuk dalam syurga. Yang pertama Nabi SAW kata wa yakfurnal ashi, dia suka menidakkan pemberian. Yang lain bagus, tak ada masalah orang perempuan ni, banyak bagus. Kecekalan hati dia, sabar dia, emosi kadang-kadang biasalah kan, terganggulah sikit kadang-kadang ada isu sikit. Tapi insyaAllah orang lelaki pun ada je emosi yang terganggu. Saya macam bukanlah ni kan, lagi kata pula pandai lah Ustaz, dah ramai perempuan pandai-pandai lah nak ambil hati lah, bukan. Sebab tu Nabi SAW bersebut wa yakfurnal ashi, selalu menidakkan pemberian. Dengan sekali tak dapat pemberian, maka dia akan menafikan 10 pemberian yang sebelum ini. Ini bukan saya kata, ini Nabi yang kata. Semua perempuan macam tu ke? Tak. Tambah-tambah yang dalam Gemenur Iman ni semua tak macam tu insya-Allah. Ini tempat lain. Jadi saya nak sebutkan bahawa menidakkan pemberian, yang keduanya wa yukthirnal la'an, kata Nabi, kerana banyak melaknat orang. Laknat ni maknanya mencerca orang. Sudah tentulah bukanlah semua, ya, bukan semua. Sebab itu tasawuf untuk wanita ni yang pertama tertumpu, jangan sibuk memerhatikan dan mengata pada orang lain, itu yang pertama. Kemudian jangan disibukkan dengan perhatian dan kata-kata orang lain. Yang pertama apa dia? Jangan mengata orang lain, jangan perhati dan kata dekat orang lain, yang pertama. Yang kedua,
jangan disibukkan dengan perhatian dan kata-kata orang dekat kita. Tadi kita dekat orang, ini orang dekat kita. Cantiknya, lawanya, hebatnya, jangan. Kadang-kadang bohong je. Tipu sahaja. Kan? Kemudian yang ketiga, syukuri pemberian. Syukur dengan pemberian dan menghargai pemberinya. Yang keempat, lupakan penyakit dan memaafkan pelakunya. Dan yakinilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencinta. Apabila seseorang dapat cinta dia, maka dia dapat segala-galanya. Ini tasawuf mana ni? Ini tasawuf Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini tasawuf yang dibawa oleh Rabi'ah. Jadi orang perempuan ni bukannya lelaki-lelaki, bukannya sikit-sikit punya hal. Kerana dalam sejarah yang pertama memeluk agama Allah, perempuan. Dan 5 orang wanita yang Allah Ta'ala buat mendapat kedudukan yang sangat hebat. Dan Nabi sendiri menyaksikan, menjadi saksi bahawa beberapa golongan wanita ini memberikan komitmen dan juga pengorbanan yang besar dalam Islam. Dan dalam Isra' Mi'raj, Nabi melalui satu tempat yang mana sangat wangi. Rupanya di situlah tempat Masyitah. Tukang sikat rambut Fir'aun sahaja. Yang banyak lagi lah Sayyidatina Asiyah, Fatimah Az-Zahra dan sebagainya. Ini semua tokoh-tokoh wanita yang kalau kita baca kisah mereka, Masya Allah, gementar kita jiwa kita insya-Allah. Jadi saya buat pendahuluan 10 minit. Jadi saya buka lah sekarang semua yang ada dalam kita punya grup ni dah 39 orang. Tadi nampak macam 40 lebih. Mana lari? Saya buka lah soalan. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya. Tanya yang berkenaan dengan wanita lah kalau boleh. Tak apalah kalau keluar sikit tajuk pada wanita pun tak apa. Cuma dalam apa ni, dalam ruang lingkup fiqh lah juga. Saya nak tanya bab solat. Boleh. Solat sunat. Solat sunat tasbih. Biasa kalau siang buat 4 rakaat. Tapi malam tu buat 2. Kenapa Ustaz berbeza dengan siang? Beza dengan siang. 2. Kenapa malam dia? Ya. Siang 4 rakaat kan. Malam 2. Kenapa malam tak 4 sekali? Dia macam ni. Dia siang pun sebenarnya boleh je buat 2. Puan baca yang mana afdal? Buat 4 tu afdal ke di waktu siang 4 macam tu ke? Sebab saya nak tahu kenapa malam tu dia macam buat 2. Dia tak ada buat 4 sekali. Berbeza lah. Dia punya apa? Syariat Boleh cakap macam mana Ustaz dengar daripada mana tu? Kitab lah. Kitab Kitab fiqh. dia cakap macam dia macam ni. Solat sunat tasbih tu 4 rakaat siang. Kita biasa buat 4 rakaat siang kan. Tapi bila malam buat 2. Dia tak buat 4 rakaat sekali. Allah Ta'ala saya dengar kedua-duanya boleh buat. Yang tanya. Yang afdalnya memang kita buat 2. Yang afdalnya ialah 2. Sebab setiap perbuatan ibadat yang banyak perbuatan itu lebih baik dan lebih banyak pahala diberikan. Boleh sahaja buat ketika malam juga 2, siang juga 2. Wallahu ta'ala alam, nanti saya semak semula. Mungkin ada fadilat yang lebih kalau kita buat 4 tu saya kena semak semula. Kerana yang saya faham ialah solat sunat ini yang terbaik ialah 2. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz, tapi kalau mengikut kitab idaman penuntut, dia memang ada menulis bahawa 4 direct 4 untuk siang dan 2 untuk malam. Itu kalau kita mengaji kitab idaman penuntut. Tetapi saya baca kitab tu. Saya mengajar dan saya tak ingat dia punya, memang dia sebut macam tu Ya, dia sebut begitu. Tetapi saya pernah bersama-sama jamaah di surau siang hari buat 2. Tetapi saya bertanya dengan ustazah lah, kalau kita ada dari kitab mana dia ambil benda tu, dan
apa yang kita boleh sandarkan benda tu. Sebab bila mengaji kitab Idaman Penuntut tu kita buat direct 4. Dia tulis direct 4 untuk siang hari. Mengikut Ya, sunnah ya. Rasulullah lah. Itu Ini saya yang memang ditulis. dalam kitab Fathul Mu'in. Betul. Wahia arba'u raka'at bitaslimatin wahidah wa huwa al-ahsan naharan. Iaitu 4 rakaat dengan bitaslimatin wahidah dengan satu salam wa huwa al-ahsan naharan pada waktu siang atau bitaslimataini wa huwa al-ahsan lailan. Dan juga 2 kali salam itu lebih baik pada waktu malam. Lihat hadis. Kerana apa? Ya, kalau pertanyaan, okay, baik, saya minta maaf tadi. Rupanya terima kasih kepada Puan Latifah, dan saya sempat membuka sekarang ni kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi saya baca di sini wahia, dia kata di sini arba'u rakaat, maknanya memang 4 rakaat dengan satu salam, itu yang terbaik pada waktu siang. Dia kata wa huwal ahsan, yang terbaik naharan pada waktu siang, au bitaslimataini, kerana 2 salam, wa huwal ahsan lailan. Okey, alasan dia kerana apa? Kerana dia Nabi buat macam tu. Li hadisi, mana dia tadi, li hadisi salatil lail masna. Kerana hadis bagi solat lail itu ialah masna, dua, dan sifatnya ialah an tuhrama biha wa taqra du'a al-iftitah wal fatihah syai'an min al-Quran in aradta wal aula fi dhalika awail suratil hadid. Baik, dia kata di sini kerana sifat solat malam. Dia kerana dalilnya ialah kerana hadis bagi solat malam itu dia memang jenis dua dia kata. Kerana hadis bagi sifat malam, sifat solat malam itu dia memang jenis dua. Jadi untuk solat siang maka bitaslimatin wahidah sebanyak 4 rakaat. Terima kasih pada Puan Latifah, qalbun salim, hati yang selamat. Baik, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, jelas. Nak tahu yang itulah sebab dia. Okey, baik, alhamdulillah. Admin, Puan Intan, silakan. Ya, Your silakan. question, please. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak pasti soalan ni dah ditanya minggu lepas ke tak. Tapi Ya, saya nak tahu kalau apa macam nervous je. Jadi macam tak nampak. Silakan saya bergurau je. Confused pula saya. Macam ni, misal kata imam dia terlupa baca Fatihah satu ayat kan. Ya. Lepas tu kita berjemaah makmum wanita nak tegur sebab makmum lelaki tak berapa nak tegur. Jadi kita yang dengar tu kita nak tegur. Cara nak tegur, cara tepuk tu macam mana? Tepuk ni macam ni. Nampak tak ni? Bukan macam tu. Macam ni. Macam ni je. Okey? Kalau macam tu boleh dengar ke imam kat depan? Dia kalau tak dengar, tak payah tegur lah. Ya. Oh, lepas tu mufarakah je lah. Mufarakah sahaja. Sebab kaedah menegur dalam kitab sebut, wanita yang bukan mahram, maksudnya wanita yang bersolat di kalangannya lelaki yang bukan mahram, maka dia tidak perlu menegur. Teguran itu boleh diberikan kepada suami dia kalau semayang sama ada suami dia atau mahram dia. Disebut dalam kitab begitu. Ya. Jadi tegur, contohnya misalnya suami dia baca tak betul, dia juara musabaqah Quran peringkat daerah, kan. Jadi dia pun tegur lah. Boleh tegur, boleh kalau suami ataupun yang berkenaan mahram. Kalaulah dia tak ada kaitan apa-apa, misalnya tu imam tu mungkin crush dia dulu, tak kisahlah, tapi tak kahwin pun. Jadi kita tak perlu tegurlah. Ya. Baik. Ada lagi soalan, saya buka, silakan. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai penggantian puasa bagi orang yang telah meninggal dunia. Ada hadis yang mengatakan bahawa warisnya berpuasa untuknya kalau dia ada meninggalkan puasa.
Tapi ada juga pendapat ulama yang mengata bahawa tidak perlu digantikan puasa tersebut kecuali puasa nazar dan puasa kifarah sahaja. Jadi mohon pendapat Ustaz. Ya, ada dua pendapat dalam mazhab kita. Yang pertama, kita boleh buat puasa. Sama juga dengan solat, boleh tolong solat. Ada sebahagian pendapat demikian. Di sini kita faham bahawa ada dua pendapat dalam mazhab kita. Yang pertama, ya boleh tolong puasa bagi ahli waris, tolong puasa kalau dia mampu dan larat lah. Tapi dia tak sampai tahap hukum wajib. Ya, kita boleh tolong tapi dia tak wajib. Kita boleh tolong ataupun digantikan dengan fidyah. Kalaulah puasa itu wajib bagi diri dia, ya, wajib bagi diri dia dan dia tak sempat buat. Dia sama macam kaedah seseorang itu mampu, dia panggil ada waktu imkan untuk dia melaksanakan haji, tiba-tiba dia tak buat haji itu. Kalaulah dia tak ada duit, dia tak pernah masuk satu zaman yang mana zaman itu wajib. Contohnya duit banyak, tiba-tiba dia sakit. Satu masa duit banyak tak sakit tapi anak dia sakit. Jadi semua itu menghalang dia pergi. Maknanya dia tak masuk zaman wajib. Dia tak masuk satu fasa yang wajib buat haji. Maka tak wajib kita tolong buat dekat dia. Ataupun tak wajib kita keluarkan duit faraid sebelum kita bahagikan, kita buat untuk dia. Kalaulah dia masuk zaman wajib, ya kita boleh keluarkan duit daripada faraid tadi. Sebelum agihan, sebelum diagihkan kita bayar dulu, kita asingkan dulu duit untuk buat haji untuk dia. Jadi jawapan kepada soalan tadi ialah ya boleh puasa yang pertama, yang keduanya boleh bayar fidyah. Ya boleh bayar fidyah. Yang mana-mana satu kita boleh pilih. Baik Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama. Okey lagi. Soalan sampai pukul 9. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya macam terdengar Ustaz ada beritahu kalau yang meninggal banyak meninggalkan solat, bolehkah kita menggantikan untuk dia? Ya. Ya betul. Solat. Boleh ya? Boleh. Nanti saya buka dalam kitab ni ya. Saya dalam ni ada maktabah. Sekejap. Tak apa, sambil-sambil soalan lain. Nanti saya ni, dia buang masa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya ni, semasa kita kunut nazilah, selepas masa kunut, kita sambung dengan kunut nazilah kan? Lepas tu kita sambung dengan doa-doa lain boleh ke Ustaz? Doa-doa lain? Ya. Doa lain tu doa yang macam mana tu? Misalnya doa Nabi tu, yang doa Nabi sebelum apa? Doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan doa Allahumma inni zalamtu nafsi tu boleh ke sambung doa-doa? Yalah maknanya doa-doa yang kita tahulah Allahumma inna ala zikrika ke apa-apa doa. Boleh ke? Dia sebenarnya waktu qunut itu kita hanya diminta untuk membaca doa yang masyru'. Kerana i'tidal itu rukun pendek tetapi diizinkan baca. Dia akan jadi panjang dengan kita membaca doa ataupun azkar yang masyru'. Makna azkar yang masyru' ini ialah zikir yang masyru' ini zikir yang dianjurkan. Qunut ya termasuk dalam zikir yang dianjurkan. Kalaulah kita nak baca juga, kita hadkanlah. Maksudnya jangan sampai melebihi, dia panggil. Sekejap, saya jawab dulu soalan ni, kemudian saya akan ambil nanti di dalam kitab ini, dia punya tempoh. Tempoh saya baru keluarkan baru ni kitab sekejap kerana masalah berdiri lama ketika sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika saya baru jawab je soalan ni hari tu berkenaan dengan berdiri lama baik, saya baca dulu saya jawab soalan ni dulu. Qala فرعون قال الأصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد هي أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي لا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف. baik. قال دكت أصحابنا الخراسانيون والاعتدال عن الركوع ركن قصير. I'tidal itu dia rukun yang pendek. Maka amara al-musalli bitakhfifihi. Maka kita ini mendapat perintah untuk memendekkan, meringkaskan, meringankan
falau atalahu amdan bisukuti awil qunut haitsu lam yushra'. Nampak tak? Kalaulah kita memanjangkan dengan sengaja, yang pertama diam tak baca apa-apa, ataupun kita baca qunut tetapi qunut haitsu lam yushra', yang mana tidak dianjurkan, au bi dzikrin akhar, maka di sini ada tiga wajah. Tiga wajah. Tapi yang paling kuat sekali dia kata apa? Indal imamil haramain tabtulu salatuhu, batal salatnya. Jadi kita baca yang dianjurkan sahaja, ya. Yang dianjurkan, baca doa yang dianjurkan, kemudian kita sambung dengan solawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pendapat yang paling kuat dia kata batal di sini. Ada tiga pendapat semua dalam mazhab. Saya baru jawab soalan ni dalam 3 hari lepas. Dia kata apa? Yang pertama, falau atalahu, jika memanjangkan amdan dengan sengaja. Yang panjang dengan sengaja tu dia buat 3 benda. Antaranya dengan sukut, dengan diam. Yang kedua baca qunut. Tetapi qunut itu haitsu lam yushra', tak ada yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan, yang memang kita tak, kalau qunut nazilah disyariatkan ataupun memang Nabi sebut, Nabi baca. Ataupun qunut waktu subuh memang ada hadis, walaupun hadis tu ditolak oleh sebahagian mazhab yang lain, tapi yushra'. Au bi dzikrin akhar, ataupun zikir-zikir yang lain, maka yang kuat sekali batal solatnya. Jadi saya diminta jangan baca yang lebih. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Dr. Sarina tadi, okey. Okey, hukum qada solat yang ditinggalkan oleh orang mati tadi kan soalan tu kan? Betul Ustaz. Baik, naqala Ibnu Barhan anil qadim, boleh dia kata di sini, in khalafa tarkuhu ay yusalli anhu kasawmi, kita boleh untuk bersembahyang anhu kepada diri dia, kasawmi, dia sama macam puasa. Wa fi wajhin alaihi kathirun min ashabina annahu yut'am, dia boleh memberi makan an kulli salatin muddan, macam saya sebut tadi dia boleh juga dia boleh tolong semayang sama macam puasa, dan boleh juga untuk dia memberi makan setiap satu solat yang dia tinggalkan muddan, satu mud ni saya ingat dia bukan satu sok tau, satu sok macam kita bagi zakat fitrah, ini satu mud minyak tu je saja. Okey, jadi ada tak dalil? Ada. Di mana saya ambil ni dalam kitab I'anatul Talibin. Ada lagi ni disebut sini, man mata wa alaihi salah, siapa yang mati dan dia ada solat yang dia tinggalkan, fala qada'a wala fidyati. Ada yang kata tak payah solat, tak payah qada dan tak payah fidyah. Ada pula wa fi qaulin ka jam'i mujtahidin annaha tuqda, boleh kita qadakan. Jadi saya beritahu ada dua pendapat, ya. Nak pakai mana-mana pun sila. Okey, yang pentingnya ikhtilaf. Yang pentingnya yang lebih kita buat ialah kita tolong minta ampun bagi pihak si mati. Tapi tidak tertanggung ke atas warisnya. Dia tak wajib. Dia tak wajib. Okey, dia tak sampai peringkat wajib. Cuma kalau kita rasa kesian kat dia, kita mampu buat, bukanlah kesian. Yalah, bagi saya kesian lah, sebab benda ini masuk dalam babur rahmah. Kita rahmah pada dia dan ada dalil sebenarnya. Cuma tak disepakati. Baik, tak disepakati bukan bermakna benda itu tak betul. Dan tak mesti juga dia macam dia, benda ini al-fiqh, bila fiqh ini dia bina di atas zan, maka sebahagian mujtahid mencanangkan sedemikian. Jadi boleh buat mimbabir rahmah, dia masuk dalam rahmah kepada manusia yang meninggal dunia. Kita boleh tolong doa dan antaranya boleh mengqadakan solat untuknya. Ya. Kalau yang mengqadakan solat untuk yang si mati itu bukan warisnya, mungkin saudara maranya yang lain, macam mana, boleh ke Ustaz? Minta izin. Minta izin daripada warisnya. Daripada waris, kerana dia kasawmi, dia kata tadi sebagaimana puasa. Ya, sebagaimana puasa, maka minta izin. Sama juga dengan zakat fitrah. Kalau orang tolong bayar, maka mesti meminta izin daripada waris ataupun mereka yang lazimat nafqatuhu, maknanya yang lazim nafkah dulu. Jadi minta izin daripada ahli waris untuk tolong buat. Ya. Ustaz. Ya.
Kalau in terms of memberi sedekah tadi Ustaz, berapa banyak dan kepada siapa kita patut bagi? Untuk fidyah hanya dikhususkan Fidyah. pada asnaf zakat. Dia hanya dikhususkan untuk fuqara dan masakin. Satu solat yang ditinggalkan satu mud. Satu mud banyak ni. Lebih kurang macam ni. Nanti saya akan ambil dia punya ukuran mud yang terkini berapa sekarang. Sekejap Berapa ukuran satu mud sekarang? Boleh tanya soalan yang lain, saya sambil-sambil nanti buang masa. Okey, maknanya adalah dalil yang mengatakan kita boleh membuat fidyah solat untuk kaum keluarga kita yang meninggal. Ada dalil. Ada dalil. Ada. Dalam kitab apa tadi Ustaz, saya tak dapat salin kitab tu. I'anatul Talibin, Al-Imam. I'anah ini dia I'anah ini dia kitab yang menjadi silibus bagi mereka yang nak ambil tauliah di Selangor, di Kedah dan di sebahagian besar lah. Sebahagian besar. Jadi kitab itu kitab yang menghimpunkan muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Okey, saya dah dapat dah satu mud tadi. Satu mud lebih kurang dia kata di sini 675 gram. 675 gram. Okey. Okey. Untuk doktor tadi yang tanya di mana dalil dia, ini. Disebut di sini iaitu kitab I'anatul Talibin. Wa naqala Ibnu Barhan 'anil Qadim annahu yalzamul wali. Nampak tak? Yalzamul wali. Lazim bagi wali in khalafa tirkah an yusalli anhu ka sawmi fi wajhin alaihi kathirun min ashabina, dan sebahagian besar daripada ashab kita kata boleh memberi makan an kulli salatin muddan, satu mud. Wa qala al-muhibbu Tabari yusalli lil mayyit. Nampak tak? Kata muhibbu Tabari, bagi mayat itu setiap ibadahnya yang dia lupa wajibatun au mandubah, sama ada setiap yang wajib ataupun yang mandub kita boleh tolong gantikan. Jadi ada dalil. Maksudnya kita bayarkan nilaian satu mud tadilah kepada pihak Fuqara, kepada miskin dan infak. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, saya buka lagi soalan yang lain yang anda nak tanya. Ustaz, Ya. berkenaan bayaran menggantikan solat tu, kalau sekarang bila kita pergi ke pejabat zakat, macam Ya. kita nak bayar fidyah ganti puasa untuk arwah, Ya. dia ada kan Ustaz kan? Ya. Ada. Bermakna dia ada kan bila kita pergi pejabat zakat. Tapi kalau untuk menggantikan solat ni, bila kita pergi ke pejabat zakat untuk kita bayar, dia disediakan juga ke tidak perkhidmatan tu Ustaz? Sebab macam saya ada. Dia tulis situ counter fidyah. Bermakna untuk solat pun ada jugalah. Selalu zakat, selalu puasa kita bayar fidyah ni kan? Bagi tahu dia, kalau kita tak nak agihkan sendiri, bagi tahu dia ini bayaran untuk solat. Sebenarnya banyak dilakukan di pondok-pondok dan di pesantren pula di Indonesia. Di pondok-pondok ataupun di madrasah dikeluarkan melalui beras. Kemudian beras itu bolehlah diagihkan sebagai makanan kepada pondok tersebut. Itu tradisi yang selalu dibuat. Jadi kalau nak, faham saya boleh nak bagi di pejabat zakat di kaunter fidyah tu umum, bukan hanya puasa. Bahkan ada juga untuk solat ataupun berkenaan solat dan juga puasa. Boleh ya? Okay, faham. Terima kasih Ustaz. Lagi siapa yang nak bertanya dipersilakan. Sambung sikit Ustaz berkaitan dengan perkara tersebut, maknanya solat yang ditinggalkan tu jumlahnya kita ketahui lah. Kalau kita tak ketahui pun tak wajib juga ke Ustaz? Kalau dia bukan untuk kita ya, ini untuk orang mati. Ya, dia tak wajib. Ya, betul. Jadi kalau kita tak tahu nak buat macam mana, tapi kalau kita tahu memang dia banyak juga tinggal semayang semua, kita buatlah anggaran lebih kurang. Lebih kurang. Dia fiqh ini satu masa. Contoh macam kita sendiri pun, kalaulah kita tinggal semayang, kalau orang tanya lama mana, berapa jumlah semayang, tak ingat, tak tahu.
kena juga kita anggarkan sampailah kita rasa tenang. Macam tu. Kalau tak sampai bila tak boleh qada. Jadi kita kena buat satu anggaran yang mana kalau kita kata 2 tahun, rasa macam lebih, 3 tahun, rasa macam tak cukup lagi, 4 tahun. Macam lebih lagi lah. Buat lagi. Jadi kalau lah 5 tahun rasa macam okey kot. Okey. Solatlah kita perlahan-lahan, bayar pelan-pelan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Ya. Boleh ya? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lega sikit. Tak apa, insya-Allah. Pakai. Sakit ke lega apa tu? Lega ni ingatkan sakit. Makan Panadol. Baik, ada lagi soalan? Silakan. Ada lagi jemaah? Silakan. Ustaz, bertindik telinga bagi perempuan kan, okey, macam anak kecil kadang-kadang menangis Ustaz, kesian pula kita tindik anak, tu apa hukum dia Ustaz? Tindik telinga. Menyakitkan tu. Tindik telinga ni dia bukan dalam mazhab kita. Kalau dalam kitab Bughyatu Al-Mustarsyidin, dia menyebut bahawa tindik telinga ini di dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Cuma apabila banyak orang buat, maka kita pakai pendapat mazhab lain. Kita guna pendapat mazhab lain yang mana mengizinkan, kerana alasan di antara yang saya jumpa tindik telinga ini haram ialah kerana iza, menyakitkan. Dia sakit sebenarnya. Jadi kita ni tak boleh menyakitkan tubuh kita dalam urusan tahsin. Urusan tahsiniyat tak boleh. Urusan darurah okey. Tapi ini tahsiniyat ni aksesori sahaja. Kita ada darurah, kita ada hajiat, kita ada tahsiniyat, kan? Jadi tahsiniyat ini nak mencantikkan diri, perlukah kita sakit? Nak kena dera-dera diri. Itu alasan yang mazhab kita bagi. Jadi saya tak halang buat, tapi kalau nak buat juga pakai pendapat dalam Bugyatul Mustarsyidin yang meminjam pendapat daripada mazhab lain, kerana ramai sangat buat. Cuma untuk hidung saya tak jumpa kata boleh. Janganlah hidung tak payah. Tindik di mana lagi di telinga tu tak apalah. Dah ramai sangat, ramai orang buat. Saya faham lah. Orang perempuan banyak buat. Orang lelaki pun ada buat juga. Allah masalah lah. Jadi saya buka lagi soalan. Ustaz? Ya. Ustaz? Sekarang 2 marhalah 82 kilometer. Betul tak Ustaz? Nak minta pencerahan. 81, okey. Betul ke kalau sebelum 81 kilometer tu kita tak boleh buat jamak kasar, kena jamak tamam? Terima Banyak orang tanya. Dan dia orang salah faham. Dia macam ni. Kita start buat, kita keluar daripada qaryah ataupun daerah kita dah boleh buat sebenarnya. Mungkin daerah kita nak keluar, qaryah mukim kita itu mungkin 7 km, 8 km, 10 km dah boleh buat. Sebab niat kita jaraknya memang 81. Jadi tak perlu sampai 81 baru boleh buat. Tak. Buat. Kita keluar tu mungkin 10 km sahaja. Dah keluar daripada qaryah kita ataupun permukiman kita, sebagai pendapat kata keluar daripada majlis daerah kita, maka dah boleh buat. Kita kata Shah Alam tu lah. Shah Alam tu keluar dari Shah Alam sudah. Pergi satu tempat, keluar sampai di satu tempat yang orang dah tak panggil Shah Alam lagi dah. Kan? Ni tak, orang panggil Shah Alam lagi. Sini Shah Alam lagi. Pergi lagi sampai satu tempat, orang dah tak panggil Shah Alam. Kalau kita panggil Shah Alam, orang kata kita memang orang baru lah, sebab tak tahu lagi nama tempat. Kan macam orang Kedah pergi Bangi pun Kuala Lumpur. Dan Ampang pergi Kuala Lumpur pun Kuala Lumpur, pergi Bangi pun Kuala Lumpur, pergi apa lagi? Sepang pun Kuala Lumpur, semua Kuala Lumpur. Kita anggap sekejap dia, ini kena tanya orang tempat tu, dia keluar dari kawasan tu, yang orang dah tak panggil nama tempat tu, maka dah boleh laksanakan, dah start dah boleh laksanakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Lagi ada yang nak bertanya, silakan. Ramai malam ni 70 orang dah masuk. Betul ke 70? Saya 70 je. Dekat puan itu nampak lebih. Ya, 80 Ustaz. 80. Kenapa handphone saya ni dia selalu jumlah sikit Memang macam tu Ustaz. Tak termasuk Ustaz dah yang ada kat depan muka Ustaz. Saya pakai handphone juga.
Ustaz, baik. kalau tak ada orang tanya soalan, saya nak tanya satu lagi soalan Ustaz. Boleh sila. Bila kalau kita solat witir, Ya. kita cuma buat satu rakaat ya. Ya. Ada yang mengatakan kalau kita buat satu rakaat itu dia menyalahi pada yang satu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan menyalahi pada yang satu tu Ustaz? Buat satu rakaat. Oh, satu rakaat sahaja macam tu. Tak buat tiga. Ya, Oh. tak buat tiga. Menyalahi ni dipanggil khilaful aula. Khilaful aula ni maknanya buat lebih dari satu lebih baik. Jangan buat satu kerana satu itu sah. Cuma dia tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak kata tak boleh, solat witir itu sendiri menunjukkan bahawa solat dengan angka ganjil. Jadi dia panggil menyalahi yang asal, dia panggil menyalahi khilaful aula. Dia panggil dia tak sampai makruh. Cuma lebih baik jangan buat satu. Macam tu. Lebih baik jangan buat satu. Buatlah tiga macam tu. Yang terbaik 11. Okey, so maknanya menyalahi pada yang satu tu bermaksud tidak digalakkan lah untuk buat satu itu. Betul, tidak digalakkan dan kurang dianjurkan dengan satu. Jadi, tapi nak kata tak sah, tak boleh. Sebab dia memang solat yang mempunyai makna witir. Ya, tetap sah, cuma tak dianjurkan. Tak dianjurkan. Tu Ustaz dah sambung Ustaz. Ada yang kata makruh Ustaz kalau buat satu tu. Makruh dapat pahala terus. Makruh. Kalau satu tu kan makruh. Sebahagiannya mengatakan khilaful aula. Sekejap. Kita ambil sandaran kitab. Senang macam tu. Saya pun boleh ulang kaji juga kan. Ustaz, Ya. kalau sebelum tu kita buat tahajud 2 rakaat, lepas tu kita buat witir 1, maksudnya dia boleh menyalahi juga ke ataupun dia boleh cover daripada yang tahajud 2 tu witir 1 jadi 3 Ustaz? Contohlah masa macam waktu dah lewat sangat kan, contoh macam tu, dah nak masuk subuh. Boleh ulang balik tak? Saya kurang menangkap tadi ni. Macam bila kita buat witir 1, Ustaz cakap tadi macam menyalahi apa tu, macam tak digalakkan lah kan. Lebih baik kita buat 3. Contoh bila waktu tu dah lewat, kita buat 2 tahajud, lepas tu kita tambah dengan 1 witir. Boleh tak yang tahajud tu dia akan jadi macam dia boleh cover yang witir tu 2. Jadi witir tu jadi 3. Tapi kita gabung solat sunat tu maksud dia witir sekali dengan tahajud 2 rakaat. Lepas tu 1 witir. Macam tu kan Kak Mas? Ya. Boleh tak Ustaz? Gabung. Tapi niat witir lah. Tapi niat kita niat tahajud. Dia tak boleh cover Ustaz. Bermakna kita kena buat 2 tahajud, 3 witir lah maksudnya macam tu. Dia tak boleh cover. Solat sunat mungkin boleh diniat banyak kan Ustaz? Maknanya witir tu tak boleh sekali-kali dengan tahajud ke? 2 rakaat. Tak, tahajud itu boleh saja kita masukkan witir dalam tahajud. Tahajud boleh lah maknanya. Masuk. Solat tahajud pun boleh, solat sunat witir kita laksanakan dengan waktu tahajud pun boleh, tak ada masalah. Faham Ustaz. Ya? Faham. Baik. Okey, di sini saya nak baca satu berkenaan dengan hukum solat witir 1 rakaat. Jadi mengikut mazhab Syafi'i memang disebut bahawa sekurang-kurang solat witir ialah satu rakaat mengikut mazhab Syafi'i. Solat witir yang sempurna, itu sebab tu kata dia yang saya sebut tadi betul lah. Yang sempurna adalah ditunaikan 3 rakaat, iaitu apa dia? 2 rakaat bersambung dengan 1 rakaat yang berasingan. Sementara yang lebih baik adalah apa dia? Buat sebanyak 11 rakaat. Jadi saya tak jumpa lagi hukum tadi yang kata makruh tu. Makruh tu saya tak jumpa lagi.
Sebab kalau makruh dah tak dapat pahala lagi dah. Lebih baik tak payah sembahyang. Itulah ada Ustaz, yang Ustazah beritahu, dia kata makruh buat satu, buat tiga lah, buat tiga terus ataupun dua satu. Jangan buat satu, satu tu makruh. Ada dengar macam tu Ustaz tak? Ustaz? Saya faham dia mungkin khilaful aula sahaja kot, dia tak sampai makruh kot. Kerana saya tak jumpa pula yang kata sampai makruh, kerana bila makruh dia tak dapat pahala lagi dah. Makruh dah tak dapat pahala lagi dah. Kerana kita buat perkara terang, cuma tak dapat dosa. Ya. Okay, Ustaz, baik. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. kalau mengikut mazhab Syafi'i 2 campur 1, maknanya kita buat 2 Ya. dan 1 lah. Tetapi kalau kita buat 3 sekali 1 salam tu bagaimana Ustaz? Boleh. Itu juga mengikut mazhab Syafi'i. Ya, boleh. Cuma yang terbaik ialah dipisahkan. Okey. Perlu kalau 3 dengan 1 salam. Ini selalu tiap-tiap tahun kan orang tanya kan, boleh buat dengan 1 salam, cuma yang terbaik dipisahkan. Baik. Nak ibarat kitab pun boleh saya bagi di sini, kita baca sikit. Saya sebenarnya mengulang kaji balik, saya jawab, kemudian saya cari, saya takut silap. Okey. Al-witru wa aqalluhu raka'ah, 1 rakaat. Wa aktharuhu, dan yang paling banyak 11, 11. 11 rakaat. Wa adnal kamal, yang pertengahan sempurna 3. Jadi dia sebut di sini, boleh tak kita jadikan dia sebagai 1 salam, wal waslu bitashahhudil fil akhirah atau tashahudain fil akhiratain, dua-dua boleh. 3 rakaat 1 salam pun boleh. Kemudian 2 tambah 1 itu yang terbaik, kerana melihat kepada banyak perbuatan, maka yang banyak perbuatan itu lebih banyak pahala diberikan. Jadi jawapannya boleh 3 rakaat 1 dengan 1 salam, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aisyah. Baik. Ini yang yang selalu bertanya. Dah lama dah tak tanya Ustaz. Ya ke? Allahu Akbar. Mungkin saya silap orang. Lama dah tak tanya. Okey. Sekarang ni saya terkeliru satu lah Ustaz. Ada saya terdengar, dan kita mendengar, bukan terdengar, memang kita mendengar ceramah daripada astazah yang mengatakan apa tu, kita boleh berniat sunat tu banyak niat, banyak sunat dalam satu kali niat tu Ustaz. Contohnya macam mana cara kita nak membaca apa tu untuk zahirnya kan? Kalau selalu kalau kita apa tu kita sembahyang, kita kata sholli sunatan apa tu maghribi isya'i qablatan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita nak masukkan untuk sunat yang lain, contohnya kita nak masukkan sunat taubat ke, sunat hajat ke, macam mana kita nak zahirkan apa tu niat tu? Dia tidak semua solat yang kita boleh masukkan sekali. Dia ada solat yang sunat maqsudah dengan ghairu maqsudah. Saya rasa ini kalau nak bincang panjang, boleh buat satu masa khusus minggu depan ke, kita bahas solat yang boleh dipanggil masuk sekali. Ada yang tak boleh. Contohnya misalan, saya buat contoh. Kita solat tahiyatul masjid. Solat tu dia memang open lah. Dia boleh masuk dalam solat fardu pun boleh, dalam solat sunat pun boleh. Kita datang lewat ke masjid. Bila datang lewat ke masjid, tengok-tengok orang dah iqamah. Kita tidak sayugia. Bahasa lama tidak sayugia. Bahasa baru tidak sewajarnya kita sembahyang sunat. Kita kena menyertai solat fardu. Tapi saya tak solat lagi tahiyatul masjid. Rasa rugilah pula. Waktu tu kita boleh sembahyang fardu, maka solat tahiyatul masjid tadi akan mengiringi masuk. Nanti saya akan jelaskan yang mana maksudah dengan yang mana ghairu maksudah, kerana nanti kalau saya buka sikit, nanti tanya lagi solat ni macam mana solat, nanti saya bagi sifat dia. InsyaAllah minggu depan kita bincang masih lagi dalam topik fiqh wanita. InsyaAllah kita buat pendahuluan dengan solat mana yang boleh masuk sekali. Minta admin boleh ingatkan saya lah, takut saya terlupa. Ya. Sebab saya bagi saya sebelum minggu depan tu nak tanya sebab kita membuatnya. Kalau kita buat solat
tahajud kita niatkan sekali dengan solat taubat boleh? Yang tu boleh masuk sekali. Sebab tu saya kata tadi dia ada sifat dia. Kalau saya kata macam ni lagi, kalau solat ni macam ni, jenuh saya nak menjawab. Kalau tahajud dengan taubat boleh. Tahajud dia open. Tapi kalau qablatan dengan ba'diyah boleh? Qabliyah dengan ba'diyah boleh dicampur sekali. Boleh. Dalam idaman penuntut, bukan idaman penuntut. Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi 'ala al-Iqna'. Hasyiah Bujairimi 'ala al-Iqna' ada sebut kita boleh carry 4 rakaat qabliyah campur sekali dengan 4 rakaat ba'diyah, jadi 8 rakaat 1 salam. Oh, bukan yang kita buat niat 2 rakaat tu bukan. Taklah, maksudnya boleh je campur sekali lah tu. Qabliyah dengan ba'diyah. Tadi kan puan tanya, qabliyah dengan ba'diyah boleh campur sekali tak? Boleh, itulah 8 rakaat tu. Qabliyah bukan 2 rakaat ke Ustaz? Ada yang nak, saya maksudkan tadi, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya. Ada yang nak beramal dengan muakkad saja, 2 saja. Ada yang nak beramal sekali dengan ghairu muakkad, 4. Ada yang 4, ada yang 2. Macam maghrib tak ada qabliyah sebenarnya. Kalau ikut yang muakkad tak ada, dia ghairu muakkad saja. Jadi kalau maghrib tak ada qabliyah, tapi kita buat sunat kita akan menyebut itu sunat maghrib saja. Boleh kita sunat maghrib itu kita campur dengan sunat taubat? Boleh? Sekejap. Bukan saya kata tak ada. Tak ada tu ikut yang muakkad tak ada. Dia yang ghairu muakkad ada. Pernah dengar tak muakkad dengan ghairu muakkad ni? Untuk solat qabliyah ni? Pernah dengar. Nanti kita listkan. Saya bukanlah tak nak listkan sekarang. Kalau listkan panjang tu. Subuh, qabliyah, 2 rakaat. Tapi ba'diyah tak ada. Zuhur dia ada muakkad dengan ghairu muakkad. Campur dengan selepas zuhur dia ada muakkad dengan ghairu muakkad. Ada orang yang nak beramal dengan muakkad saja. Buatlah 2. Ada yang nak ghairu muakkad sekali jadi 4. Soalan tadi boleh tak gabungkan qabliyah dengan ba'diyah? Ya, boleh. Inilah yang saya maksudkan selepas kita semayang dulu, sebab kita pergi lewat, akhirnya kita tak sempat buat qabliyah. Boleh diqadakan. Qada tu kita bawa gabung sekali dengan ba'diyah. Boleh ya? Yang itu saya faham Ustaz, tapi saya rasa sekarang sebab tiap kali kan lepas dah penghujung semayang, selepas habis isyak sebelum tidur, selalu amalkan semayang taubat 2 rakaat. Semayang witir buat 1 rakaat. Jadinya bila dah didengar penangan yang boleh digabungkan sunat-sunat ni, jadi dah mula saya menggabungkan semayang semayang sunat ba'diyah tu dengan taubat tu saya buat. Tak, sekejap. Tahajud ni dia kena tidur dulu. Tahajud tahu, tapi sunat ba'diyah tu dengan taubat tu saya gabungkan. Tak boleh? Dia tak boleh. Itu dia dua-dua maksudah tu. Bila dua-dua maksudah tak boleh masuk sekali. Ya, kena asingkan. Yang tu kena asingkan. Sebab Ustaz lagi satu, kalau qabliyah dan ba'diyah tu macam zuhur lah for example ya. Sebab saya tak pasti sama ada solat saya yang dulu-dulu tu betul. Jadi instead of I'm doing solat qabliyah zuhur, saya buat solat qadha zuhur. 4 rakaat juga kan? Ada tak macam dalil mengatakan okey saya juga dapat pahala untuk perkara yang saya buat itu? Maknanya saya tak buat qabliyah lah, saya cuma buat qadha zuhur saja. Mengikut pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat dalam mazhab kita, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sesungguhnya perbuatan puan itu lebih tepat sebenarnya. Iaitu tidak sembahyang qabliyah atau ba'diyah, tetapi sembahyang qadha zuhur. Puan tak akan dapat pahala qabliyah, tetapi puan dapat pahala lebih dari qabliyah. Faham tak? Okey, faham. Ya. Kalau yang ini lagi ketat. Sembahyang qabliyah, sembahyang sunat yang kita buat, sedangkan fardu masih ada, sembahyang itu sah. Sembahyang itu sah, tetapi
Sah tetapi apa lupa dah saya. Tetapi dibayar pahala yang lebih. Lebih lagi kita mengqadha solat. Misalnya nanti kita ada tarawih, kita ada bulan puasa nanti, kita qadha sembahyang, kita tak dapatlah pahala witir, pahala tarawih, tetapi kita dapat pahala lebih dari tarawih. Tapi orang kata rasa macam tak Ramadan lah pula ustaz, duk qadha sembahyang tapi tak buat tarawih. Inilah yang guru saya pesan, na'budullah kama yurid. Kita sembah Tuhan macam mana dia nak, bukan macam kita nak. Wala na'budullah kama nurid, bukan macam kita nak. Okey? Jadi perbuatan yang puan apa tadi nama Latifah buat itu, saya kira itu yang lebih tepat mengikut mazhab kita, dan saya kira mazhab mana pun akan menganjurkan qadha terlebih dahulu. Ya. Ustaz, saya nak baca soalan dekat chat ni. Dah lama dah, ya Allah. Oh, ya ke? Ada, saya tak nampak pun. Ada daripada Puan Rubiah. Assalamualaikum Ustaz. Untuk bayarkan zakat orang yang telah meninggal dunia, Ustaz maklumkan wajib dapatkan izin daripada waris. Bolehkah menantu tolong bayarkan sebab anak-anaknya juga telah meninggal dunia, atau menantu perlu dapatkan izin daripada cucu waris? Dah bayarkan zakat ya. Bayarkan zakat. Zakat apa tu? Zakat apa? Kalau dia ada beza. Puan Rubiah. Fitrah lain, zakat ni lain. Assalamualaikum Ustaz. Zakat pendapatan. Oh, zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni. Saya zakat pendapatan ni macam mana nak cakap dia zakat ini dia terkena di atas, dia ada perkaitan ya. Dia nanti saya cek balik, saya semak balik. Sebab zakat pendapatan ni benda baru. Dia zakat fitrah dengan zakat lain dia ada perbezaan dari segi nak bayar. Yang keduanya zakat pendapatan ini ijtihad baru. Ya, ijtihad baru. Kalau ikut mazhab kita tak ada. Ini ijtihad baru. Jadi kalaulah nak tanya saya masalah zakat pendapatan ini ada kaitan dengan waris ataupun tidak, saya buat masa sekarang saya tak berani nak jawab lagi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah saya buat bacaan sikit. Kerana fiqh ini tak boleh terlalu terlalu berani sangat, nanti silap ya. Nanti saya kaji balik. Cuma kalau zakat fitrah kena minta izin daripada waris kerana dia berkenaan dengan dia melibatkan mereka yang wajib menanggung nafkah. Ya, dia ada pertalian. Jadi kalau zakat pendapatan nanti kita pendapatan kan, zakat pendapatan. Hayalah zakat pendapatan. Nanti kita bahas mulalah yang tu. Saya tak berani nak jawab. Ya. Okay, terima kasih Ustaz. Yang terakhir Ustaz sebab lagi 5 minit. Okey. Daripada Puan Nurzila Mustafa ni. Assalamualaikum Ustaz. Solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah 4 rakaat sebelum atau selepas zuhur, dan solat sunat selepas isyak 4 rakaat, adakah boleh ditinggalkan bacaan tahiyatul awal? Minta pencerahan. Ada dua pendapat. Al-Imam Al-Ghazali dengan Al-Imam Al-Nawawi. Salah seorang mengatakan tak perlu baca. Tak perlu baca, tinggalkan. Ada yang kata boleh baca. Boleh baca, tak ada, dia tak kata sunat baca. Boleh baca. Ya, ada dua pendapat. Saya cenderung dengan pendapat yang kata tak perlu buat. Tak perlu ada tahiyat awal. Okey? Okey, baik. Rasanya Ustaz, nak tutupkan. Okey, satu lagi. Kalau kita solat fardu yang biasa tu, kalau kita tinggalkan tahiyat awal tu, kita kena buat sujud sahwi ke Ustaz? Sebab dia itu hukum sunat yang dituntut untuk buat sujud sahwi kan? Betul. Sunat ab'ad kalau tinggal maka ditampung dengan sujud sahwi. Sunat ditampung dengan sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi pun tak adalah batal. Cuma sunat kita tampung dengan sujud sahwi. Betul tu. Namanya sunat ab'ad. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya yang sunat ab'ad tu kan, itu terpakai dalam solat sunat ataupun solat fardu? Kedua-dua sekali. Jadi kalau saya tinggalkan tahiyat awal tu kan, saya skip lah. Jadi saya kena tampung dengan sujud sahwi ke? Solat sunat apa yang ada sujud sahwi? Apa ni tahiyat awal Yang
solat sunat sebelum Zuhur, selepas Zuhur tu. Mula-mula dulu saya buatlah saya awal tu. Tapi lepas dah dengar syarahan ustaz-ustaz ni semua kan, dia kata tak payah buat. Dia kata tinggalkan mana yang sunat-sunat qabliyah, ba'diyah, Zuhur ni tinggalkan pun tak apa, dia kata. Jadi saya tak buat lah. Sebab dia tak dituntut tu. Tasyahud awal di dalam solat sunat qabliyah ba'diyah tu, ya kalau kita buat 4 tidak dituntut. Ya, maksud saya tu kalau perbuatan lain misalnya dalam tahiyat akhir solat sunat kita tak selawat atas keluarga Nabi SAW. Kan itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa? Sunat ab'ad ya. Sunat ab'ad ada 7. Nanti kita nak saya sebut satu-satu tak? Kalau Ustaz nak sebut pun boleh juga. Tapi saya nak tahu Ustaz yang saya buat ni saya tinggalkan tu okey lah. Ustaz tak salah lah kan? Tak salah. Imam An-Nawawi kata tak perlu tahiyat awal pun. Jadi tarjih dalam mazhab Terima kasih. Nawawi. Tarjih untuk yang mutaakhir. Ustaz, kalau kita buat 4 rakaat kan Ustaz? Kalau kita buat 2 rakaat saja, tak buat 4 rakaat, kita kena buat tak baik. Itu memang kita terus Ustaz. Okey, saya dah keliru lah. Itu kalau kita buat 4. Tak apa. Kalau buat 2 memang kita baca ayat akhir terus, tak ada ayat awal. Okey. Ya betul. Kita keliru pula. Ada lagi soalan? Satu lagi soalan boleh? Sebab Puan admin dia dah jegil mata kat saya tadi. Semua tak nampak tapi saya nampak. Tak. Kita punya kuliah 9.15 Ustaz. Jadi kita ada masa lagi insya-Allah 15 minit. 10 minit macam itulah. Tak apa. Soalan terakhir mungkin. Ustaz, silakan. boleh tulis tak dekat chat room sebab saya nak mencari kitab yang tadi. Yang pasal fidyah tadi. Minta maaf semua ya. Pasal fidyah ke pasal sembahyang? Pasal fidyah yang mula-mula tadi kan Ustaz ada mention pasal kitab tu. Saya tak boleh tangkap nama kitab tu. Baik. Saya tulis I'anatu at-talibin. Alif. Cuba Puan tulis sekarang. Saya alif. Saya tunjuk kitab Ustaz. Ada Ya? kitab dia ke? Ya, saya tak ada. Kitab tu. Saya banyak pakai PDF. Baik. Terus nak saya hantarkan ibarah dia terus. Ibarat dalam bahasa Arab terus. Puan Latifah. Mana-mana pun boleh Ustaz. Sebab saya nak mencari kitab tu. Okey macam ni. Saya hantar dekat Puan admin ke nanti, Puan Intan ke. Saya hantar ibarah tu. Kemudian dihantar dalam grup. Ada grup kan? Grup rombongan. Yang aku tak ada. Ada grup. Nanti saya hantar dalam tu. Okey, saya bagi kat Puan admin. Saya screenshot. Nanti boleh cari insya-Allah. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Habis dah kau ni? Tak ada soalan dah? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ya. Kita 4 tadi. Ustaz kata qada tu lebih baik. Ya. Jadi saya nak tahu ada hadis yang mengatakan qabliyah dan ba'diyah kalau kita buat 4 tu diharamkan kita daripada api neraka. Ada hadis saya. Jadi kalau kita buat qada 4 tu macam mana dengan fadilat tu? Dapat? Dia sebenarnya hadis tu tak salah. Cuma kita bercakap tentang prioriti. Kita bercakap tentang perkara wajib yang lebih mesti ditunaikan kerana kita sembahyang fardu itu diibaratkan hutang dan sembahyang sunat itu diibaratkan sedekah. Maka sebelum kita nak bagi sedekah dekat orang, settle dulu hutang. Dia macam tu. Jadi itu dia punya keutamaan kita. Maka di sini pahala lebih besar. Bahkan kalau kita tak qada yang wajib itu, kita lebih dekat dengan api neraka. Okey. Jadi bayar hutang lagi wajib Puan. Ya betul. Terima kasih Puan Nurmala. Ustaz, Kalau kalau kita buat seiring macam mana Ustaz? Kita buat yang sunat, kita buat qada juga. Kalau mengikut Majlis Jabatan Fatwa Mesir, dia mencadangkan bagi orang yang nak buat juga sunat, boleh. Cuma
bagi ada sistematik sikit, jangan buat sunat je banyak. Bagi ada juga wajib, bagi ada juga yang sunat. Buat tu seiring. Tu kita ikut sebahagian pendapat ulama yang lain lah. Macam masalahnya mazhab Hambali bukan Hambali pula, Hanafi dia ketat juga. Dia kata tak boleh buat sembahyang sunat melainkan qabliyah dan ba'diyah. Dia kata kerana rawatib ini Nabi menegaskan, maka boleh buat. Cuma kena seiringkan juga, mesti ada juga dalam satu hari itu kita buat lebih banyak qada dari sunat ataupun seiring sama banyak ke macam tu, bagi ada dia panggil tertib. Jangan sampai tak buat langsung. Itu maksud dia. Ustaz, kita buat macam ni Ustaz. 4 qabliyah, 4 ba'diyah, kemudian kita buat qada zuhur. Kalau zuhur tu kita qada zuhur lepas tu. Boleh kan? Boleh, sebahagian pendapat kata kalau tanya yang banyak, yang mana lebih Tuhan suka, yang mana lebih banyak pahala, yang mana lebih terpuji, yang mana lebih dekat dengan syurga, qada solat. Saya tetap positif jawapan itu kerana semua ulama mengatakan demikian. Saya boleh keluarkan semua pendapat ulama yang mengatakan qada itu lebih aula. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Habis Kalau habis dah kita sebab nanti 9 suku dan 9 suku dan nak mula kuliah. Jadi saya walaupun saya dah makan malam ni, saya dah kenyang, tapi tak apalah. Saya keluar awal juga sebab puan admin dia dah bagi isyarat tadi tu. Saya buang. Banyak yang hadir pada kita sambung pada hari Isnin ni tafsir, dan setiap minggu insya-Allah kita buat fiqh insya-Allah Kalau soalan tadi saya tengok lebih banyak berkenaan dengan solat, imam, kemudian macam-macam lah. Mungkin saya cadangkan nanti kita buka Al-Qaulut Tam ke, iaitu kitab yang membicarakan imam dan juga makmum sahaja. Imam dan makmum. Dia bincang isu dia imam dan makmum sahaja. Okey. Tengoklah nanti macam mana. Kita setiap minggu kita jumpa kan. Okey. Saya minta diri dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Ya, sama-sama. Wa iyyakum. Terima kasih semua. Salam.